Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lihat muka surat yang kelima, amalan yang keempat, salawat al-ummi. Al-ummi maksudnya yang tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh membaca, tidak boleh menulis. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في هذا شهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم رزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة. وصلى الله على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari Selasa yang mulia ini 26 Ramadan 1441 Hijriyah, kita akan buka kitab baru untuk kita bermanfaat dalam kita mengharungi Ramadan pada tahun ini. Walaupun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan virus corona ini, tetap amalan kita seperti biasa, malah ilmu kita bertambah, keyakinan kita semakin teguh dan keikhlasan kita mudah-mudahan akan lebih banding yang lain. Kerana itu, pagi yang mulia ini, setelah kita mengkhatamkan dua kitab terdahulu, pertama sekali kitab ringkasan fiqh puasa, alhamdulillahirabbil alamin, dan semalam kita khatam kitab 66 hadis fadilat Ramadan, dan hari ini insya-Allah untuk kita khatamkan juga sebelum kita masuk hari raya nanti dengan izin Allah, kitab ataupun kutaib yang kecil, risalah yang kecil ini yang bernama Amalan Orang Saleh. Orang saleh di sini termasuklah Sayyidus Salihin, ketua kepada orang saleh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang saleh termasuklah para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan seterusnya, generasi selepas mereka, termasuk guru-guru kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Dan insya-Allah setiap kali kita berbicara tentang amalan ini, tuan-tuan, puan-puan yang mengikuti secara langsung sebegini ataupun yang mungkin melihat ataupun mengikutinya secara rakaman nanti juga diijazahkan amalan-amalan ini insya-Allah. Sebaik-baiknya biarlah ada kitab, ada buku, senang untuk kita mendhabitkan ataupun menulis sesuatu. Nah, terus sahaja bismillahirrahmanirrahim. Pada muka surat 11, pada muka surat 1, amalan selepas solat fardu dan sunat, iaitu waktu solat khusus. Pertama sekali, amalan pelindung diri. Pelindung diri daripada
kejahatan-kejahatan makhluk yang lain, termasuklah manusia, termasuklah binatang, juga yang tidak nampak, jin, iblis dan sebagainya. Dibaca dalam solat sunat fajar sebelum subuh, iaitu bila masuk subuh, senggang waktu antara masuk subuh itu dengan solat subuh. Kan ada satu solat namanya solat sebelum subuh. Tetapi ketika kita usalli nanti tidak perlu menyebut qabliyah subuh, sebab ia tidak ada ba'diyah. Maka cukup menyebut usalli sunnat subhi, atau solat ini dikenal dengan solat sunat fajar, iaitu solat sunat fajar, keluar fajar. Fajar apa? Fajar sadiq, sudah keluar. Jadi boleh kita bacakan nanti dalam niat usalli sunnat al-fajri raka'ataini lillahi ta'ala, atau usalli sunnat subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Antara yang disebutkan di dalam Rasailul Hajat, tulisan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, telah sampai kepadaku riwayat daripada ramai kalangan arbabul qulub, iaitu orang salih yang dapat mendidik hati mereka, bahawa sesiapa yang membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Insyirah, Asy-Syarah pada rakaat yang pertama, serta surah Al-Fatihah dan surah Al-Fil pada rakaat yang kedua dalam solat sunat fajar sebelum subuh. Rakaat pertama lepas Fatihah surah Asy-Syarah ataupun Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, sampai habis. Rakaat yang kedua selepas Fatihah dibaca Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, sampai habis. Apa fadilat dia? Dia akan selamat daripada kejahatan orang yang zalim dan musuhnya. Kemudian Imam Al-Ghazali menyebut rahimahullahu ta'ala, berkata ia benar dan tidak ada keraguan padanya. Beliau menukilkannya di dalam kitab Nuzhatul Majalis. Dalam kurungan ini kita sebutkan ijazah daripada guru kita, yang itu saya tidak perlu sebutlah. Naam. Jadi hadirin, nanti daripada kita tak baca apa-apa ketika sembahyang sunat sebelum subuh tu, rakaat pertama selepas Fatihah alam, kita baca alam nashrah laka sadrak. Yang kedua dibaca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini disebutkan juga di dalam kitab Wasayal Abrar karangan Syekh Daud Al-Fatani. Beliau menukilkan apa yang disebutkan oleh para alim ulama. Mereka mengatakan man qara'a alam bi alam lam yusibhu alam. Sesiapa yang membaca ketika sembahyang sunat fajar tadi alam nashrah laka sadrak, rakaat kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, lam yusibhu alam, tidak ada yang menyakitinya pada hari itu. Inilah dia pendinding di awal pagi. Nah, jadi alam nashrah rakaat pertama, alam tarakai di rakaat yang kedua. Insya-Allah sama-sama kita amalkan. Mari kita lihat pada muka surat yang kedua. Bacaan selepas solat subuh dan maghrib. Bacalah 10 kali dalam keadaan masih duduk tahiyat akhir dan tidak berkata-kata. Maksudnya lepas kita tahiyat akhir, Assalamualaikum, selepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kaki tu ketika duduk tahiyat akhir jangan dirongkaikan. Siapa yang duduk tawarruk jangan dirongkaikan. Yang dah terpacak duduk tawarruk jangan direbahkan. Ataupun yang mungkin kakinya sakit, di awal duduk tahiyat akhir dah direbahkan, boleh, tapi jangan dirongkaikan. Stay macam tu sahaja. Yang duduk di atas kerusi jangan disilang-silang kaki. Kalau Allah uji seorang yang sakit, dia duduk bersila contoh, jangan dirongkaikan kaki. Ataupun dia duduk melunjuk, jangan dirongkaikan. Ini caranya ya. Dan jangan bercakap-cakap. Apa khabar? Tu jangan. Sehinggalah selesai dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca tu. Berapa kali baca tu? 10 kali. Habis 10 kali baca tu, barulah dirongkaikan kaki. Duduk biasa pun tak apa dah.
Jadi hadirin tolong diingat semulanya, ingat pada dua solat, iaitu solat subuh dan solat maghrib. Selepas salam, bagaimana kita duduk tahiyat akhir, jangan dirongkaikan. Yang duduk dengan duduk tawarruk, kakinya terpacak, jangan direbahkan. Yang dah direbah, jangan disilakan. Yang bersila, jangan dirongkaikan. Yang penting 10 kali tu jangan kurang, jangan lebih. Barulah kita rongkaikan kaki. Katalah imam baca 3 kali, kita ikut sama dengan imam. Ketika imam tak baca dah 3 kali sahaja, Allahumma ajurna minan nar, kita tak perlu ikut imam, selesaikan 7 kali lagi. Barulah kita follow bacaan imam, wirid dan sebagainya. Katalah imam baca sedikit lambat, kita tak tahan, kaki dah sakit ni, kita baca sedikit speed tak mengapa, sedikit laju tak mengapa, yang penting 10 kali. Baik, apa fadilatnya? Hadis daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, mafhumnya ya, artinya barang siapa yang membaca 10 kali selepas solat subuh dalam keadaan kakinya masih dalam keadaan tahiyat akhir, sebelum berkata-kata ditulis baginya sekali bacaan itu 10 kebaikan. Masya-Allah. Dihapuskan daripadanya 10 kejahatan, dosa kecil. Diangkatkan baginya 10 kedudukan, darajat. Dan dia pada hari itu terjaga daripada segala perkara yang dibenci, terbenteng diri daripada syaitan, serta tidak ada suatu dosa yang dapat membinasakannya pada hari itu kecuali syirik, itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sekali baca 10 pahala, dihapuskan 10 dosa kecil, dan dinaikkan 10 darajat. Tu sekali baca. Kalau kita baca 10 kali, Masya Allah, tabarakallah, itu baru subuh, belum lagi maghrib. Tolong diingat hadirin hadirat, sampaikan kepada yang lain. Ini sunnah Nabi yang mahjurah, yang sudah banyak ditinggalkan orang. Kadang-kadang orang 3 kali sahaja. Nah, jadi kita jangan lebih jangan kurang 10 kali. Adapun solat lain, solat Zuhur, solat Asar, solat Isyak, 3 kali pun tak mengapa. Tapi tolong diingat, untuk solat subuh dan maghrib berapa tadi? 10 kali 1. Jangan bercakap 2, 3, kaki jangan dirongkaikan. Apapun kedudukan kaki kita, yang penting macam mana kita duduk tahiyat akhir. Nah, jangan dirongkaikan. Baik. Bagi orang yang tak boleh duduk tahiyat akhir, contohnya angkasawan, kan sembahyang berdiri contohnya, ataupun orang yang sakit, memang dia sembahyang berdiri, hatta ketika duduk tahiyat akhir pun dia berdiri. Orang sebegini pun sama juga, berdiri stay sampai 10 kali, barulah dia nak tukar position kaki dia dan sebagainya. Nah, itu nadirlah, jarang kita jumpa lah. Tetapi kita ini kan banyak solat duduk. Baik, mari kita lihat muka surat yang ketiga. Membaca sebanyak 7 kali sebelum berkata-kata sehingga selesai bacaan, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkanlah aku daripada api neraka. Ini kesinambungan yang tadi tu. Ini juga untuk 2 solat subuh dan maghrib. Lepas kita jangan rongkaikan kaki tadi tu, barulah selesai 10 kali baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nak rongkaikan kaki, silakan. Barulah kita baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Boleh juga baca Allahumma ajurna minan nar. Boleh, dua-dua boleh. Ataupun ada sebahagian orang dia tak nak rongkaikan, habis 10 kali baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis dah 10 kali, dia teruskan lagi walaupun dalam keadaan duduk, tak rongkai-rongkai, nak habiskan 7 kali lagi Allahumma ajurna minan nar, boleh. Nah, dalam 2 keadaan sama ada. Yang penting 10 kali tadi jangan dirongkaikan. Kemudian terpulang. Kalau dia nak rongkaikan boleh. Kalau dia nak teruskan tanpa dirongkaikan kaki sehingga selesai membaca Allahumma ajurni ataupun Allahumma ajurna minan nar 7 kali pun boleh juga. Baik, apa fadilatnya? Hadis daripada Al-Harith bin Muslim daripada ayahnya berkata, Nabi SAW bersabda, artinya apabila kamu selesai menunaikan solat subuh,
Maka bacalah sebelum kamu berkata-kata, jangan berkata-kata dulu. Allahumma ajurni minan nar 7 kali. Sekiranya kamu meninggal pada hari itu, Allah menulis bagimu perlindungan daripada api neraka. Dan apabila kamu selesai menunaikan solat maghrib, maka bacalah sebelum kamu berkata-kata, Allahumma ajurni minan nar 7 kali. Sekiranya kamu meninggal dunia pada malam itu, Allah menulis bagimu perlindungan daripada api neraka. Alhamdulillah, mudah sangat-sangat. Nah, Masya Allah. Guru kami Syekh Nuruddin bagi tahu kenapa 7 kali. Sebab neraka itu ada 7 pintu. Dibaca 7 kali menutup ke 7 pintu. Itu rahsianya. Nah, baik. Catatan muka surat 4. Boleh juga menggunakan sirah bentuk jamak ramai, umpamanya Allahumma ajurna minan nar. Ya Allah, peliharalah kami daripada api neraka. Hadis tadi menyebut Allahumma ajirni minan nar, bila diri kita lah. Nah, kemudian bila na, kami termasuklah keluarga, anak-anak dan sebagainya. Sedikit perbahasan. Guru kami Syekh Nuruddin dan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam mengatakan sebaik-baiknya baca Allahumma ajirni minan nar. Sebaik-baiknya. Satu, kerana hadis menyebut Allahumma ajirni minan nar. Dua, kalau imam yang lead solat, yang bawa solat, kalau apa pun dibaca oleh imam dalam sirah jamak, tambah lagi berdoa, makmum kena aminkan. Sebab itu kalau imam baca Allahumma ajurna minan nar, itu kan doa. Allahumma ajurna minan nar, maka makmum kena amin. Allahumma ajurna minan nar, amin. Itu. Sebab itu paling bagus baca Allahumma ajurni minan nar, kata kedua-dua guru kita mulia, yang guru mulia kita yang kita sayangi ini. Nah, baik. Adapun guru-guru kita yang lain, boleh kalau baca Allahumma ajirna minan nar. Sebab bila kita sebut Allahumma ajirna, kami itu termasuk kita, isteri, anak-anak, ayah, ibu, kaum kerabat, adik-beradik. Itu nah. Wallahu alam bisawab. Boleh baca dua-dua. Kalau al-faqir sejak dahulu lagi mengamalkan dengan Allahumma ajirna minan nar. Begitu ya. Dua-dua boleh. Baik. Mari kita lihat amalan yang ketiga, berwirid dan berdoa selepas solat subuh. Selepas habis berwirid dan berdoa, habis semua sekali ini, bacalah ini sebanyak 3 kali. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Itu dibaca berapa kali? 3 kali lepas solat subuh sahaja. Ini khusus subuh sahaja. Sahabat solat lain boleh tak? Boleh. Sebab tidak ada dalil Nabi yang melarang. Begitu dalam Islam hadirin. Kalau sesuatu tak boleh dibuat, mesti ada larangannya. Sebab kalau dibuat, benda tu dilarang, bukankah berdosa? Nabi kan sayang pada umat. Mana mungkin Nabi membiarkan umat dalam keadaan berdosa? Jadi kaedahnya, selama mana tidak ada larangan, bermakna itu boleh. Nah, itulah kalau kita memahami konsep kaedah ini, senang dalam hidup ini. Jangan kita fahami sebegini, apa yang Nabi tak buat, tak boleh buat. Susah dah lagu tu. Tak semestinya Nabi tak buat, kita pun tak buat. Nah, itu ceritanya panjang. Mari kita lihat. Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala pujian buatnya, adada khalqihi, sebanyak bilangan makhluk ciptaannya, wa ridha nafsihi, sebagaimana dia ridha pada dirinya, wa zinata arshihi, seberat timbangan arasnya, dan sebilangan kalimah catatan yang ada di Lauhul Mahfuz. Mari kita lihat dulu fadilat. Menurut riwayat Imam Muslim, sekali menyebutnya mendapat pahala seperti bilangan yang disebutkan, yang kita sebutkan tadi tu, bilangannya tu. Allah. Begini, kalau kita baca sekali Subhanallah wa bihamdihi, pahala sekali baca tu adada khalqihi, sebanyak mana makhluknya Allah. Kalau kita mengaji tauhid,
Makhluk itu ma siwallah, disebut alam, disebut alam selain daripada Allah. Selain daripada Allah, manusia berapa ramai manusia, malaikat berapa ramai malaikat, rumput berapa banyak rumput, ayak berapa banyak ayak, molekul-molekul berapa banyak, titisan hujan berapa banyak. Tak terkira lah kita pun. Lagu tu sekali sebut pahalanya semua sekali dapat. Allah, pasal itu pahalanya besar sangat. Wa ridha nafsihi, Allah ridha pada dirinya. Allah ridha kalau orang buat taat. Berapa ramai orang buat taat dalam dunia ni. Sekarang kita berbicara sekarang ini, di tempat lain baru solat subuh, tempat lain baru masya-Allah azan. Continuously, setiap saat akan ada orang melakukan ketaatan, Allah redha itu. Begitulah pahala kita dapat selama mana Allah redha. Wa zinata arsyihi, seberat arasnya. Hadirin, kalau orang tanya apa makhluk paling besar, janganlah jawab gajah dan jangan jawab ikan paus, gunung pun jangan. Makhluk yang paling besar adalah arasy. Saya bagi gambaran sedikit. Hadis riwayat menyebutkan bumi yang kita diam sekarang ini, atasnya tu adalah langit. Tapi langit tu namanya sama'ud dunya. Sama'ud dunya, langit dunia. Belum langit yang 7 lapis tu. Kan kita baca setiap malam, jangan lupa ni, baca setiap malam surah At-Tabarak, surah Tabarak. InsyaAllah akan menyelamatkan kita daripada fitnah kubur. Kita baca alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat yang lain alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Allah yang telah menjadikan langit yang 7 berlapis-lapis. Kata ulama, langit yang 7 ni di mana? Atas daripada langit dunia. Di mana? Wallahu alam bisawab. Langit yang kita tengok lah, itu langit pertama, itu baru langit dunia, belum langit pertama lagi. Langit dunia. Langit pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7 atas lagi. Bagi kita gambaran lagu mana? Langit pertama, bukan langit dunia langit pertama atas daripada langit pertama, atas daripada langit dunia. Besar dia tu, Allah. Kita kira jauh dulu, kira jauh. Jauh dia. Langit pertama nak pi langit yang kedua, jauh dia 500 tahun perjalanan. Langit kedua nak pi langit ketiga, 500 tahun perjalanan. 3 ke 4 setiapnya tu 500 tahun perjalanan. Allah besar. Itu satu. Jauh tu maksud kata. 2. Besar langit yang pertama ni dalam riwayat hadis menyebutkan bumi hak kita duduk tang ni, lah ni bumi, kalau boh tang tu, boh dekat langit pertama, bukan langit atas, langit pertama atas lagi, dia seperti cincin di tengah padang pasir. Cincin saya ni, kalau kita boh dekat padang pasir, boleh jari ya. Padang pasir, bukan gurun Kedah tu lain, ini padang pasir. Tak jumpa ni, besar. Allah, langit ni ya salam, besar dah bumi kita duduk tang ni, boh kita duduk lah ni dah besar dah. Tapi boh di langit yang pertama, Allah sebesar cincin di tengah padang pasir. Tu dia. Langit yang kedua kuih besar. Lagu mana? Langit yang pertama tadi tu campur dengan hak ni campur dengan bumi. Boh di langit yang kedua, besar dia seperti cincin tengah padang pasir. Allahu akbar. Kuih besar. Langit yang ketiga, langit kedua dengan langit yang pertama campur dengan bumi hak kita ada dalam ni. Boh tang tu hanyalah sebesar cincin tengah padang pasir. Lagu itulah terus 3, 4, 5, 6, 7. Langit yang ketujuh besar dia. 6 langit hak bawah dia ni campur dengan bumi. Boh tang tu hanyalah sebesar cincin di tengah padang pasir. Besar kan? Paling besar kan? Dah ada lagi besar. Apa dia? Atas lagi. Tu namanya Sidratul Muntaha. Besar dia
Hak 7 kumpul dengan bumi, boh tang tu sebesar cincin saja. Besar kah? Ada lagi besar. Hak tu namanya apa? Namanya lautan. Sebahagian mengatakan mustawa. Atas paling besar, tak ada lebih besar daripada tu. Tu namanya arash. Besar arash ni, ya Allah, tak boleh nak kata. Semua mua tadi ni kumpul, campur dengan bumi, boh tang tu sebesar, hanyalah semua besar tadi ni hanyalah sebesar cincin di tengah padang pasir. Allah, Allah, besarnya kata arash itu. Kita cerita ni, sekali kita baca subhanallah wa bihamdihi, ya Allah, bagilah pahala dia seberat arash. Kalau kata arash besar lagu tu, berat lagu mana? Lagi berat. Itulah dia, ya Allah. Untung jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beramal sedikit tapi pahala besar. Itu baru sekali baca. Cukup tang tu kalau nak syarah panjang lagi. Wa midada kalimati, sebanyak catatan di Lauhul Mahfuz. Hadirin, saya catatan tentang kehidupan saya ada atas itu dah di Lauhul Mahfuz. Lauh itu seperti papan kenyataan, besar, tak tahu nak kata, tak tahu nak habaq. Mahfuz terjaga. Pasal setelah ditulis oleh satu makhluk yang namanya qalam. Ustaz Mahathir bila lahir, lagu mana dia lahir, di mana lahir, kat mana sekolah, tang mana mengaji, sambung lagi, kahwin, berdakwah, menulis, semua ada tang tu. Itu baru saya. Belum lagi catatan Ustaz Zahir. Belum lagi Ustaz Syafi'i. Masya Allah. Kan banyak atas tu. Hatta daun pokok sehelai jatuh, tertulis di atas itu. Allah, banyak sangatlah catatan di atas itu, ya Allah. Sekali kami baca subhanallah wa bihamdihi, bagilah pahalanya sebanyak catatan di atas Lauh Mahfuz. Pasal itu pahalanya besar sangat. Boleh nak kita baca berapa kali? 3 kali. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya begini. Ada satu pagi Nabi SAW ketika bermalam di rumah Sayyidatunah Juwairiyah. Lalu Nabi keluar ke masjid, tak jauh mana. Lalu Nabi tengok Sayyidatina Juwairiyah ada di atas tikar sembahyang. Sebab perempuan sembahyang dekat rumah, boleh kalau sembahyang di luar pun boleh di masjid. Kemudian Nabi patah balik ke rumah untuk sembahyang duha. Tengok-tengok Sayyidatina Juwairiyah ada atas tikar lagi ni. Lama lah, kira lama. Pasal apa? Pasal solat duha ni nak kira bermula subuh 1 jam 20 minit, keluar waktu matahari tu namanya waktu syuruk. Campur 17 minit, itulah namanya waktu solat sunat isyraq. Itulah dia namanya solat sunat duha juga boleh dua-dua, ya. Maksudnya 1 jam 37 minit paling kurang. Kita ambil lah senang-senang 1 jam 40 minit Nabi di masjid, barulah Nabi patah balik ke rumah. Ada lagi atas tikar sembahyang. Itu bermakna lebih 1 jam 40 minit dan lebih lagi duduk di atas tikar solat. Nabi tanya, ya Juwairiyah, ama kunti alal hali lati faraqtuki iyaha? Kamu duduk tang ni sejak saya keluar tadi kah? Saya tinggalkan kamu ke? Naam ya Rasulullah. Madza tasna'in? Apa kamu buat? Ya berzikir. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu 4 kalimatin 3 marrat law wuzinat bima qultu منذ اليوم lawazanathunna. Tadi lepas subuh tadi tu saya baca 4 perkataan, diulang 3 kali. Hak 4 tu apa dia? Hak ni hak kita baca subhanallah wa bihamdihi 1, adada khalqihi 2, wa ridha nafsihi 3, wa zinata arsyihi 4, wa midada kalimati. Diulang 3 kali hak baca tadi ni. Kalaulah apa yang saya baca tak sampai pun 1 minit, bang ni dengan yang kamu baca amai 1 jam lebih kurang 40 minit ni, lawazanathunna, nescaya hak saya baca lebih lagi banyak dan berat timbangan dia.
Cuba tuan-tuan tengok saya baca dalam keadaan biasa, tuan-tuan tengok berapa minit, berapa saat Saya tengok jam saya. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Mudah-mudah dalam bacaan yang tenang-tenang tadi, macam tadi, 10 saat. Kalau baca 3 kali, tidak 30 saat. Pahalanya mengalahkan bacaan-bacaan zikir 1 jam lebih kurang 40 minit. Ya Allah, jangan kita tinggalkan setiap pagi. InsyaAllah hadirin, kita berehat sebentar. Selepas ini kita akan sambung lagi pada muka surat 5 insyaAllah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lihat muka surat yang kelima, amalan yang keempat, salawat al-ummi. Al-ummi maksudnya yang tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh membaca, tidak boleh menulis bukan bermakna jahil, bukan bermakna BODO, tidak. Orang, kitalah, saya ataupun siapa pun yang tak pandai bercakap Sepanyol, apakah bermakna orang itu jahil, tak pandai? Tidak semestinya, ya. Begitu jugalah. Lihatlah tok wan kita di kampung, Masya Allah. Mungkin di zaman Jepun dulu, zaman penjajahan dulu, tak sempat pun sekolah. Tapi kalau bercakap, ya Allah, mengalahkan orang masuk universiti. Itu maksudnya orang yang tak pandai membaca, tak pandai menulis, tak semestinya tidak pandai. Lebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pandai membaca dan menulis. Maksudnya tidak menulisnya begitu, tetapi bijaksananya luar biasa. Kepandaiannya mengalahkan orang-orang yang pandai di ketika itu dan sepanjang zaman. Naam.
Ini juga nak menunjukkan kemuliaan Al-Quranul Karim itu bukan daripada Nabi, bukan tulisan Nabi, tetapi datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bacalah salawat al-ummi 100 kali selepas solat subuh dan maghrib. Maksudnya selepas berwirid. Jangan lepas salam terus baca, jangan. Khatamkan dahulu wirid al-Qushashi ataupun al-awrad al-Qushashiyah ataupun al-awrad al-madaniyah yang biasa kita baca tu, hafalkan dan khatamkan. Habis berdoa apa semua sekali, sementara menunggu ustaz untuk kuliah subuh ataupun kuliah maghrib. Nah, kalau di rumah terus mula kita baca salawat al-ummi ini. Bacaannya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, limpahkanlah salawat, maksudnya rahmat, ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-Mu dan Rasul-Mu, Nabi yang ummi, juga ke atas keluarganya dan para sahabatnya, dan berkatilah serta limpahkanlah salam ke atas mereka. Salawat ini sangat dicintai dan disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi tawaduk. Kan di sini disebut abdika, hamba-Mu. Nabi sangat tawaduk. Wa rasulika, pesuruh, sebab disuruh. An-nabi, yang membawa berita-berita besar. Al-ummi, yang tidak boleh membaca, tidak boleh menulis. Nabi suka salawat ini. Kenapa? Menunjukkan ketawadukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana itu kita beramal dengan salawat yang disukai oleh Nabi. Semoga Nabi suka. Masya-Allah. Maka hadirin beramallah dengan salawat ini. Naam. Mari kita lihat bacaan yang kelima, pendinding daripada jin, iblis dan syaitan. Jin itu berasal daripada jan. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan kami jadikan jin itu daripada api yang menyala. Jin ada dua kumpulan. Satu, jin Islam yang beriman. Satu lagi jin kafir yang tidak beriman. Jin yang tidak beriman ini, di sinilah nanti kategori iblis, kategori ifrit, kategori hantu, macam-macam lagi lah. Di bawah kategori tidak beriman. Tapi ada tak jin yang Islam? Ada jin yang Islam. Kita baca dalam surah jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih. Lalu kami beriman dengannya, bermakna ada jin yang Islam. Itu namanya jin Islam. Naam. Baik. Tapi kita berlindung daripada jin, iblis dan syaitan, semuanya tidak Islam. Bacalah 100 kali selepas solat subuh, sekali lagi selepas berwirid, selepas kita bersalam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 100 kali. InsyaAllah pahalanya sangat besar sekali, sebab bacaan-bacaan dalam ni kan ada tahlil, kan ada pujian, kan ada pengiktirafan Allah itu Maha Berkuasa. Saya teringat satu kisah yang saya baca di dalam kitab, seorang yang terlibat dalam pengubatan Islam di Mesir. Saya tidak ingat namanya sekarang. Syekh Syekh Wali, tak ingat nama saya sekarang, terkenal, masya-Allah. Beliau ini pernah mengubat seorang perempuan yang kerasukan syaitan. Berdialog, syaitan dalam badannya itu, jin dalam badannya itu, disuruh keluar tak mau. Akhirnya kata jin yang merasuknya itu, saya mau keluar dalam tubuh dia, tapi masuk ke tubuh kamu, baru saya keluar. Kata syekh ini tadi, ya silakan, yang penting kamu keluar. Ketika dia keluar, pesakit perempuan tadi pun sembuh. Dan ketika dia nak masuk ke dalam badan syekh ini tadi, tak dapat, dan terdengar suara jeritan.
dan dia disappeared dan hilang begitu saja. Habis orang tanya dengan syekh ini, ya syekh, apa amalan tuan sampai sebegini, jin tak boleh penetrate kamu? Lalu kata syekh ini, macam yang lain juga, solat jangan ditinggalkan, tapi lepas subuh beliau baca yang kita bacakan sekarang ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 100 kali. Nah, mudah-mudahan untuk jadi pendidik kita semua. Baik, mari kita lihat amalan yang keenam, pelindung diri, keluarga dan harta. Bacalah sekali selepas solat subuh dan maghrib. Ini agak panjang. Nah, saya baca tapi saya tidak baca terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman daima. حرصت نفسي وأهلي ومالي وما حضرني أو غاب عني بالحي القيوم الذي لا يموت وألجأت ظهري في حفظ ذلك للحي القيوم وأصبحت وأمسيت في جوار الله الذي لا يرام ولا يضام ولا يستباح وفي ذمته وضمانه الذي لا يغفر ضمان عبده واستمسكت بالعروة الوثقى ربي ورب كل شيء ورب السماوات والأرض لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا توكلت على الله واعتصمت بالله وفوضت أمري إلى الله نعم القادر الله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ودوام ملكه ومداد كلماته لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Dibaca 7 kali. Baik. Mari kita lihat fadilat baca tadi itu. Dalam kitab Munyatul Musalli, kitab ni sangat terkenal di dunia Melayu, karangan Syekh Daud Al-Fattani, membicarakan khusus tentang solat. Syekh Daud Al-Fattani rahimahullahu ta'ala menyebutkan, dan demikian lagi setengah daripadanya kata Al-Arif Billah Sayyidi Imam As-Sanusi pada risalahnya yang bernama Mujarrabat, nafa'anallahu bi barakatihi. Barang siapa membaca akan doa ini, doa yang kita baca tadi, pada setiap hari dan setiap malamnya, siang kita baca, malam pun baca juga, tiada mengena akan dia anak panah. Anak panah tak akan kena dia, maksudnya selamat, dan pedang pun tak boleh melukai dia, serta tiada mencapai akan dia daripada seteru, iaitu musuh, sesuatu yang dibencinya, dan tiada mengena akan dia padah. InsyaAllah dia selamat daripada bencana, dan tiada mati selama dia membaca akan dia. Alhamdulillah, orang baca ni tak mati. Maka jika dikehendaki Allah akan sampai takdirnya, nescaya dilupakan akan dia daripada membacanya. Maksudnya kalau dah takdir dia meninggal, dia akan lupa baca. Tapi selama dia baca, insyaAllah dia tak meninggal. Kalau dia meninggal, Allah akan lupakan dia. Bukan bermakna kalau dia lupa meninggal terus, bukan. Berapa ramai kita tak baca pun lupa, kata tak meninggal, cucu 16 lagi. Ni nak tunjuk. Bukan bermakna bila lupa dia kena meninggal, tak. Tapi bila takdirnya ajalnya dah sampai, dia akan lupa. Dia kisah dia lagu ni lah. Lebih kurang ketika seorang sahabat Nabi, dia habaq mai kepada sahabat yang lain. Dia kata, Nabi kata, siapa baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim,
la yadurruhu syai'. Siapa baca yang tadi tu, tidak ada yang memudaratkannya sesuatu pun. Kawan sahabat yang meriwayatkan tadi, tangan dia belok lagu ni. Nah, tadi dia kata tak mudarat, la tangan dia mudarat. Adalah seorang sahabat kata, anta abang mai pada kami lagu ni, tangan hang pun, tangan kamu pun cedera. Lagu mana? Tadi kata Nabi tak cedera. Lalu dia kata, ya, tetapi saya kena ni di ketika saya tak baca lagu tu. Ketika saya tak baca, saya kena. Bukan bermakna tak baca aja kena, tak. Ditakdirkan, sebab takdir dalam ilmu Allah kan tidak akan berubah. Yang berubah dekat Lauhul Mahfuz, itu yang berubah. Tapi dalam ilmu Allah, wa indahu ilmul kitab, dan bagi Allah itu adalah ilmu kitab, maksudnya dalam ilmu Allah. Dalam ilmu Allah yang qadim, yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu hadis tertulis, yang itu boleh diubah, boleh berubah. Jadi kerana itu hadirin, usaha kita baca ini panjang sedikitlah, tak mengapa. Saya syorkan siapa-siapa yang belum khatam dan belum menghafaz, bacalah dulu di belakangnya saja, potong tu. Apa dia? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hak tu pun tak apa, ambil yang belakang tu. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca setiap solat 7 kali. Tapi paling kurang baca bila? Baca siang sekali, malam sekali. Kata ulama, untuk siang tu biarlah subuh, sebab dia paling awal siang. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku pukul 10, pukul 11. Untuk malam, bacalah maghrib, sebab dia paling awal malam. Kita tak tahu apa yang berlaku malam-malam tu. InsyaAllah hadirin, dihafalkan insyaAllah. Kalau kita dah bersungguh menghafalnya, akan hafal juga akhirnya. Hadirin, mari kita lihat amalan yang ke-7, solat sunat selepas Isya. Muka surat yang ke-10. Lazimkanlah solat sunat 4 rakaat selepas Isya, kerana pahalanya seperti mengerjakannya pada malam Lailatul Qadar. Masya Allah. 1 rakaat yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar sama dengan 30,000 rakaat pada malam-malam selainnya. Kalau 4 rakaat, darab 4 lah 120,000. Ini kalau kita buat di luar daripada Ramadan. Kalau kita buat dalam Ramadan ni, bertambah-tambah lagi lah pahalanya. Baik, macam mana tu? Lepas kita solat Isya, kita sembahyang 4 rakaat. Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, solid 4 rakaat ini tidak termasuk ba'diyah. Pendapat yang kedua mengatakan apa-apa sahaja solat 4 rakaat termasuk ba'diyah. Kita kan sekarang di bulan Ramadan ni kan, kan kita solat tarawih 20 rakaat, baik 8 rakaat baik. Adakah termasuk 4 rakaat ini? Kita guna pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, ulama mengatakan mana-mana solat 4 rakaat selepas Isya, yang penting selepas Isya, nak dikerjakan immediately lepas Isya ke, tengah malam ke, yang malam yang terakhir ke, tak kisah. Bermaksud solat 4 rakaat, solat tarawih kita pun termasuk juga 4 di awal tu, termasuk dalam fadilat ini. Boleh ya, tetapi lebih bagus kita buat 4 rakaat dahulu baru kita solat tarawih. Tapi mungkin rasa ya Allah letih sangat, lepas Isya terus solat tarawih. 4 rakaat tarawih yang awal tu termasuk tak dalam fadilat ini? Kalau mengikut pendapat yang kedua di kalangan ulama, termasuk. Sebab dia umum, mana-mana 4 rakaat selepas solat Isya. Hadisnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 rakaat selepas solat Isya seperti mengerjakannya pada Lailatul Qadar. Masya-Allah. Arba'un ba'da al-Isya ka'idlihinna fi Lailatul Qadar. 4 rakaat lepas solat Isya pahalanya sama dengan mengerjakannya pada malam Lailatul Qadar. Pahalanya berapa? 1 rakaat menyamai 30,000 rakaat di malam-malam yang lain. Bermakna Masya Allah, dapatlah kita pahala 120,000 rakaat. Di mana dibuat tu? Di Kota Damansara. Di mana?
Di Kelana Jaya. Di mana? Di Kubuk Panjang. Di mana? Di Pendang. Di Sungai Petani. Masya Allah. Jadi dapat pahalanya. Setiap malam kita dapat pahala. Ya Allah. Kalau dalam Ramadan sekarang ni bertambah lagi pahalanya. Sebab Nabi pernah sebut, walaupun hadis ni dhaif, man taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman adda fariidatan fima siwah wa man adda fihi bi fariidatin kana kaman adda 70 fariidatan fima siwah. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Salmanul Farisi. Siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah di bulan Ramadan dengan amalan yang sunat, pahalanya seperti mengerjakan yang fardu. Kalau siapa yang mengerjakan yang fardu, pahalanya digandakan menjadi 70 fardu. Tuan-tuan yang salat tarawih 20 rakaat tu kan, itu 20 fardu tu. Masya Allah, luar biasa. Hadirin, ini kita buat dapat pahalanya di luar Ramadan. Dalam Ramadan tambah lagi. Katalah malam tu malam Lailatul Qadar. Allah. Tak boleh nak kata bertambah-tambah lagi pahalanya. Ya Allah, azam kita ya. Selepas kita dengar apa yang Al-Faqir sebutkan ini, kita azam supaya jangan tinggal solat sunat 4 rakaat selepas Isya. Abadan, ever, jangan tinggal. Sekarang saya tunjukkan macam mana caranya. Orang yang lemah, orang yang malas macam saya ni selalu memilih yang ringan-ringan. Tak apalah, kita pilih yang ringan-ringan. Sebelum itu, kita selepas Isya, kita solat sunat ba'diyah Isya. Kita ambil pendapat yang kedua, itu pun termasuk di dalam fadilat ini. Caranya yang pertama, nak sembahyang sunat selepas Isya, baca niat usalli sunnatal isya'i rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Kerjalah kita 2 rakaat salam. Sudah, barulah angkat lagi, kita nak cukupkan 4 ni. Usalli sunnatal isya' rak'ataini, tak payah sebut ba'diyatan lagi. Sebab yang tadi adalah muakkad. Jadi usalli sunnatal isya' rak'ataini lillahi ta'ala, sembahyang 2 rakaat, selesai. Alhamdulillah, dapatlah kita pahala ini 120,000 ni. Ataupun sekaligus pun boleh 4 rakaat. Usalli sunnatal isya'i 4 raka'atin ba'diyatan lillahi ta'ala. Kena sebut ba'diyatan. Sembahyang macam biasa. Boleh memilih sama ada nak tahiyat awal ataupun tidak. Tapi diingat, siapa yang memilih tahiyat awal, maka kalau dia nak baca surah, hendaklah membaca surah di 2 rakaat yang pertama sahaja. Rakaat yang ketiga dan keempat tak perlu baca surah. Kenapa? Qiyas kepada sembahyang Isya, sembahyang Zuhur dan sembahyang Asar. Sembahyang Isya, Zuhur dan Asar, bukankah sembahyang itu 2 rakaat pertama sahaja dibaca surah, termasuk maghrib. Baik. Kalau tidak ada tahiyat awal, keempat-empat boleh baca surah. Terpulang pada tuan-tuan. Tak baca surah pun tak mengapa juga. Satu. Yang kedua, letih sangat berdiri, sembahyang duduk pun tak apa. Sembahyang duduk. Tapi orang yang sembahyang duduk, dia mampu berdiri, akan dipotong markahnya, dipotong pahalanya setengah. Salatul qa'idi nisfu ajri salatil qa'imi. Nabi mengatakan sembahyang orang yang duduk, walhal dia boleh berdiri, mendapat setengah pahala orang yang berdiri. Itu kalau dia boleh berdiri. Kalau dia memang sakit, dapatlah pahala full. Cuma diingatnya, sembahyang sunat boleh duduk walaupun sihat, tapi sembahyang wajib berdiri. Wajib berdiri. Kalau dia sakit, mampu tak dia berdiri dulu untuk rukun-rukun yang awal, takbiratul ihram, berdiri betul, kemudian niat membaca suratul Fatihah, wajib dia berdiri. Kalau tidak, boleh duduk. Boleh ya hadirin? Ya Allah, jangan tinggal.
Whatever, jangan tinggal di mana pun kita berada. Kalau dah paling malas sangat-sangat, solatlah duduk dengan 4 rakaat. Dengan sekaligus 4 rakaat itu. InsyaAllah selepas hari raya ni kita akan keluarkan satu buku khas, iaitu anugerah Allah dalam solat rawatib, daripada rawatib subuh sampai ke isyak, dan kita tunjukkan cara-caranya, termasuk nanti kita letak di situ solat awabin. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan daurahkan juga, insyaAllah, ya. Baik, mari kita lihat pada muka surat ke-11, amalan selepas solat fardu. Umum untuk solat fardu 5 waktu. Tadi khusus untuk solat subuh dan maghrib. Pertama sekali tahlil khusus. Apa dia tahlil? Tahlil itu la ilaha illallah. Tahlil lah tu. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah ataupun tahmid, alhamdulillah, atau alhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih, subhanallah. Takbir, Allahu akbar. Hawqalah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hawqalah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayalatain, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Itu namanya istilah. Ini namanya tahlil. Baik. Membaca bacaan ini sebanyak 3 atau 4 kali selepas solat fardu. Hadirin, lebih baik kita buat 4. Itu yang saya ingat ketika diijazahkan oleh As-Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki. Mana-mana tempat, mana-mana pengajian yang saya pernah sebut, baca 3 kali selepas solat, kita betulkan. Baca 4 kali. Sebab kami diijazahkan dan saya baru ingat betul-betul, beliau kata baca ini 4 kali selepas solat. Baik. Apa bacaannya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Pahala bacaan kita baca tu pada setiap kerdipan mata dan nafas, sebanyak mana luasnya ilmu Allah. Sekali membacanya menyamai 72,000 kali membaca tahlil la ilaha illallah. Kerana hitungan turun naik nafas manusia setiap hari adalah 24,000 kali. Manakala kerdipan mata sebanyak 48,000 kali. Campur dua tu 24,000 campur dengan 48,000 jadi berapa? 72,000 kali sekali baca. Kita baca 4 kali darab 4 72 darab dengan 4. Allah, pahalanya tu luar biasa. Ada orang kata, ya kah Ustaz, buat sedikit pahala tu dia berganda-ganda. Itu antara ciri-ciri hadis maudhu'. Kita katakan lagu ni, Allah Subhanahu wa taala kalau nak memberi, kalau nak membalas, lebih daripada tu lagi. Yang penting kita beramal datang daripada orang-orang yang saleh, orang-orang yang fiqah, terpercaya. Kita amalkan. Urusan pahala itu urusannya Allah. Jangan nanti kita menjadi menyesal bila dah meninggal nanti, sebab pahala nanti akan dibentukkan seolah-olah kita dapat lihat seperti cahaya, seperti ketulan emas. Barulah kita nak menyesal, na'udzubillahi min dzalik. Sebab itu kita ikut para alim ulama. Ini para alim ulama, walaupun bukan hadis Nabi, bukan ayat Al-Quran, tetapi amalan-amalan sebegini barangkali ilham Rabbani daripada Allah kepada ulama-ulama yang hati mereka itu bersih, lalu dibagi tahu pahalanya sekian-sekian. Jadi itu yang kita beramal dengannya. Tuan-tuan, yakin beramal. As-Sayyid Al-Imam Alawi Ibn Abbas Al-Maliki rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan faedahnya sebegitu dengan sanadnya kepada Syekh Al-Qutub, iaitu Syekh Al-Qutub Abil Hasan Asyadzili. Ada yang baca Asyadzuli. Pahalanya sangat
besar sekali. Baik tuan-tuan yang di rumah ya, sama ada yang ikut live ataupun tidak, tuan-tuan ikut saya ya. Saya baca sekali, tuan-tuan ikut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Kalau kita baca sekaligus, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hadirin, apa yang saya bacakan di sini dah boleh amal dah. Tuan-tuan yang ikut ni secara live ini ataupun secara rakaman nanti dah boleh amal dah. Tak perlu menunggu khatam kitab ni baru kita nak amal, tidak ya. Apa yang kita dah bacakan tadi ikut tuan-tuan. Rasa dapat tak boleh beramal dah, yakin beramal dah, dia mesti yakinlah ya. Tahu cara beramal, maka amalkanlah. Baik, insya-Allah esok hari kita akan sambung lagi pada muka surat 12 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah pindah kitab yang lain, iaitu kitab amalan orang soleh, untuk kita akan khatamkan sebelum hari raya nanti insya-Allah. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.